Baik, Assalamualaikum. Terima kasih kerana terus bersama saya Syuhaimi Muhammad menerusi FB Live pada ketika ini, Suara Profesor Negara, setiap hari Jumaat pukul 3 petang. Dan pastinya hari ini sebuah lagi tajuk yang akan kami bangkitkan. Tajuk hari ini menarik kerana untuk memilih tajuk ini sendiri kami dah pun berdebat hampir beberapa hari, dan pagi tadi juga baru diputuskan tajuk ini sama ada kita ingin mempersoalkan tentang perkara ini atau kita terus menoktahkan, menjadikan ia satu konklusi. Dan tajuk yang dipilih sebenarnya pasca COVID-19, fokus pemulihan negara elak berpolitik, itu ada tanda soal di hujung tu. Jadi kita harus memperdebatkan, harus kita mengangkat tajuk ini dalam satu keadaan yang sentosa, kerana kita pasti ya, berpolitik tu dilihat melebihi 365 hari dan dilihat melebihi 24 jam sehari, dan saya rasa juga sebenarnya tak ada satu syarat mengatakan bahawa dalam tempoh krisis kita tidak harus berpolitik. Jadi untuk bercakap pada petang ini dalam Suara Profesor Negara, 3 orang ahli panel telah pun bersedia bersama saya. Yang pertama ialah Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, penasihat merupakan ketua kluster governance, perundangan dan pengurusan awam, yang juga pensyarah kuliah undang-undang Ahmad Ibrahim UIA, dan turut juga bersama dengan saya pada ketika ini ialah Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, pensyarah politik dan hubungan antarabangsa Universiti Utara Malaysia UUM, dan akhir sekali ialah Dr. Muhammad Ashri Muhammad Ali, fellow penyelidik Majlis Profesor Negara. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Selamat Hari Raya di penghujung Syawal sebenarnya kita, dan hari ini satu topik yang cukup berat untuk kita katakan, walaupun kita cuba menolak berpolitik dalam tempoh pemulihan negara, tapi apapun hakikatnya jelas ketara. Senarionya masih lagi berlaku, masih lagi ahli politik khususnya akan terus berpolitik, tapi kita harus ingat ya, dalam titah diraja semasa merasmikan pembukaan penggal ketiga Parlimen ke-14 tempoh hari, yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menitahkan ahli politik tidak mengheret negara sekali lagi ke kancah politik yang tidak menentu kerana rakyat jelata kini masih berhadapan dengan pelbagai masalah dan masa depan yang sukar akibat pandemik COVID-19. Jadi mungkin ada baiknya soalan pertama saya nak tujukan teruslah terlebih dahulu kepada Profesor Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud. Adakah satu undang-undang ya yang menghalang sebenarnya ahli politik berpolitik dalam tempoh krisis, dalam tempoh pandemik? Kalau negara kita sekarang ni, semua dunia ya, dalam tempoh pandemik COVID-19 ni, adakah satu undang-undang yang melarang ahli politik berpolitik dalam tempoh krisis? Satu soalan yang amat menarik ya. Saya tidak pernah soalan begini, tak pernah mendengar soalan begini ya Suhaimi. Tapi pertama, memang saya tidak pernah dengar ada satu undang-undang yang mempunyai tujuan seberikutlah. Undang-undang paling keras yang kita ada ialah apabila berlaku satu peristiharan darurat. Undang-undang Parlimen ditangguhkan dan banyak undang-undang diketepikan, dan undang-undang darurat saja dilaksanakan. Mungkin kalau ada satu undang-undang mengatakan tidak ada parti politik, tidak ada kempen, tidak ada cakap-cakap tentang politik, maka saya rasa barulah ada satu halangan untuk berpolitik. Tapi setakat hari ini tak kiralah ada pandemik ke, ada peperangan ke, ada bencana alam ke, ada apa pun, tidak ada undang-undang yang mengatakan tidak boleh berpolitik. Maksudnya politik itu sentiasa berjalan, dan kalau kita bertanya soalan ini kepada seorang ahli politik dan mengharapkan mereka menjawab bahawa mereka akan berhenti berpolitik, maka itu satu jawapan yang sukar akan kita dapatilah dari mereka. Jadi kita ada dua penganalisis politik juga. Sebenarnya Prof. Nik Ahmad juga merupakan seorang penganalisis politik, tapi yang memegang betul-betul sekarang kita dapat melihat Prof. Ashri dan juga Prof. Azizuddin. Dalam tempoh kita akui sekarang ya, kita sememangnya berada dalam krisis pandemik yang belum berakhir sekali. Jadi untuk seketika ni lah ya, selepas PKP diumumkan pada 18 Mac tu, sekejaplah untuk ahli politik ni, tak bolehkah mereka melakukan gencatan, kalau berperang kita cakap gencatan senjata, tapi dalam keadaan sekarang ni gencatan berpolitik tu sendiri tak boleh dilakukan demi memulihkan, demi meyakinkan pelabur tentang keadaan ekonomi negara. Dr. Ashri. Baik, terima kasih. Sebenarnya politik ini ada banyak tahap ataupun level. Yang dimaksudkan barangkali kita berhenti politik ini, saya ingat politik tahap tinggi lah, iaitu politik untuk menukar tampuk kekuasaan.
politik untuk merampas kuasa yang boleh berakhir dengan ketidakstabilan yang lebih besar. Saya kalau untuk aktiviti politik yang tidak high profile ini, yang seperti mesyuarat ke, seperti ceramah ke, saya rasa itu tidak menjadi masalah. Yang dimaksudkan di sini berkali ialah ada usaha sekarang ini kita lihat di satu pihak untuk mengadakan usul undi tidak percaya misalnya, dan ada pihak sedang berusaha untuk mengajak ahli-ahli parlimen lain lompat ke parti dia misalnya. Dan di satu sudut kita dengar urus snack poll ataupun pilihan raya mengejut akan diadakan. Jadi ini semua meresahkan masyarakat kita sebab selama kita berada dalam tempoh COVID ini, saya ingat masyarakat kita dan kerajaan khususnya agak fokus dan masyarakat agak gembira khususnya, terutama golongan B40 yang menerima pelbagai bantuan. Lebih daripada itu, M40 juga kita lihat mereka bersetuju dengan kerajaan yang ada ni sebab nampak fokus tidak keluar kenyataan yang boleh merosakkan hubungan kaum dan berusaha agak jujur berusaha untuk memulihkan ekonomi kita daripada serangan COVID ini. Sebab kita lihat kita baru saja selesai mengadakan pilihan raya umum dalam 2 tahun dan menelan belanja hampir RM0.5 bilion. Kalau kita nak adakan sekali lagi pilihan raya dalam masa terdekat ni sebelum tempoh 5 tahun, saya percaya belanja itu lebih banyak kita akan keluarkan sebab terpaksa beli peralatan PPE dan sebagainya, membuat persediaan, dan ini meletihkan masyarakat kita sebab macam saya kata tadi, 2 tahun baru kita menjalani proses pilihan raya dan kita telah ada Perdana Menteri, malangnya ada krisis berlaku dan kita melantik Perdana Menteri yang baru. Situasi sekarang ini saya ingat memang mana-mana matlamat politik itu yang high politik saya maksudkan ialah untuk mencari kestabilan. Masalahnya kita timbulkan, adakah kalau menerusi pilihan raya itu jalan yang selamat untuk kita wujudkan kestabilan? Dalam situasi sekarang ini saya tidak melihat perkara itu akan berlaku sebab ada beberapa sebab baik boleh bincang secara mendalam. Okey, kita akan menyambung kembali dengan lebih mendalam. Dan untuk Prof Aziz sendiri, jadi inilah sebenarnya demokrasi dalam apa pun keadaan yang kita alami, baik dalam keadaan pandemik sekarang ni, baik dalam apa jua situasi krisis, inilah demokrasi. Mereka ahli politik terus perlu bebas berpolitik, tapi dalam pada masa yang sama mereka tanggungjawab mereka sendiri perlu dimainkan. Jadi dalam hal ini bagaimana agaknya keadaan sebenar politik negara, gambaran daripada Prof Aziz terlebih dahulu, kerana kita juga melihat selepas ini dalam tempoh krisis ini apa sebenarnya peranan ahli politik. Jadi boleh Prof Aziz terus rangkumkan 2-3 soalan sekali saya ajukan. Okey, kalau secara umumnya kalau kita lihat kan, keadaan politik negara kita berbanding kalau negara luar kalau kita tengok kan, keadaannya secara relatifnya stabil kan. Walaupun ada pandangan-pandangan melihat bahawa berlakunya perebutan kuasa sebagainya dan berlakunya perubahan kerajaan di peringkat persekutuan dan juga peringkat negeri kan. Tapi secara umumnya masih keadaan terkawal kan. Dan perkara yang melibatkan perubahan kerajaan sebagainya masih lagi dalam lingkungan perundangan undang-undang tapi kalau kita lihat bandingkan negara lain kalau macam US sekarang kan dengan rusuhan Black Lives Matter for example kan, jadi dalam konteks ni kita nampak bahawa ketidakstabilan tu banyak berlaku dan politiking itu terlampau meluas kerana tumpuan politik Amerika misalnya lebih ke arah pilihan raya presiden yang akan berlangsung pada bulan November nanti kan. Tapi di Malaysia ni yalah, walaupun kita mengakui bahawa kita perlu memakmurkan demokrasi kan, maksudnya politiking itu dibenarkan dan tak ada pertukaran undang-undang menghalang, tapi sebenarnya boleh dikawal ya. Ahli politik sendiri boleh mengawal tahap mana politiking yang mereka ingin laksanakan kan. Misalnya kalau kita lihat sekarang ni, kita sebenarnya walaupun tajuk perbincangan kita hari ini bicara tentang pasca COVID kan, tapi kita sebenarnya masih lagi dalam era COVID ni kan. Dan kalau kita tinjau pandemik yang sebelum ni pernah berlaku 1918 ketika tu Spanish pandemic flu lakunya 3 wave wave pandemik tersebut kan. Kita baru kena 1 tak tahu lagi kalau kita akan berlaku 2 lagi, kita tak pastilah. Tapi apa yang perlu penting sekarang ni,
tumpuan fokus politician, ahli politik dan juga rakyat haruslah pada pertama sekarang ni selesaikan isu ni dulu, COVID-19 ini. Dan keduanya, kesan kepada COVID-19 ni adalah faktor ekonomi kita. Macam contohnya kita pertumbuhan ekonomi kita pun dah hampir mengucup 0.7% yang terbaru, data terbaru pengangguran pun dah makin meningkat sampai hampir ke 5%. Jadi perkara-perkara ini yang harus diberi tumpuan oleh ahli politik sekarang ni, bukan nak menukar kerajaan, nak mengadakan pilihan raya semula sebagainya. Sebab kalau nak adakan pilihan raya semula pun kan, kalau mengambil contoh Dr. Asri sebut tadi, saya setuju pandangan Dr. Asri bahawa tempoh tu ada lagi sampai 2023 dan sekarang ni pun tak sesuai untuk diadakan pilihan raya umum kan, dengan banyak kekangan disebabkan oleh COVID-19 ni. Jadi tumpuan politik haruslah kepada isu yang mendesak untuk diselesaikan pertama kan. Dan isu politik ni harus dikurangkan, walaupun ada usaha dikurangkan sebelum ini kan, dan dapat pujian negara luar tapi perlu diteruskan untuk satu tempoh yang tertentu, mungkin sampai tahun depan sebagainya, sehinggalah keadaan stabil dan mungkin kerajaan politik itu boleh dikembangkan semula lah. Okey, jadi untuk Prof Nick sendiri macam mana? Mungkin ada ahli-ahli politik kita, baiklah mereka yang berada di Dewan Rakyat, baik yang berada di Dewan Undangan Negeri, kerana mereka adalah ahli politik yang menduduki kerusi berkenaan. Adakah Prof melihat mereka terlupa tentang kepentingan negara pada masa kini berhadapan dengan krisis, kerana dilihat masih lagi berpolitik, walaupun kita melihat dari segi kepimpinan, dari segi governance-nya, pentadbiran sekarang seperti yang disebut oleh Dr. Azizuddin, kita stabil. Tapi di dalam kestabilan tu ada usaha untuk merobek kestabilan itu. Prof Nick. Saya melihat isu ini daripada dua sisi. Sisi pertama ialah sisi seorang ahli politik, kalau Dr. Asri saya sebut tadi ialah politik high profile, maknanya politik yang paling utama sekali itu mendapat kuasa. Saya melihat bahawa ahli politik faham dengan keadaan secara keseluruhannya. Tapi kita boleh juga lihat dari sisi yang lain, iaitu bahawa isu kestabilan politik ini adalah peluang untuk satu kumpulan politik yang lain untuk mendapat kuasa dengan cara yang mereka fikir cara yang terbaik lah. Maksudnya inilah ruang ataupun peluang untuk mereka menggunakan apa cara sekalipun untuk mendapat kuasa. Dan mereka melihat ini sebagai satu peluang kerana apabila kerajaan menumpukan sepenuh perhatian mereka kepada isu pandemik, maka ada ruang-ruang itu yang boleh mereka gunakan untuk kepentingan politik itu. Dan ini mempunyai satu sisi yang saya rasa mendapat beberapa sokongan dan saya pasti maka ini adalah sebabnya mereka tidak menganggap bahawa pandemik ini ialah masa untuk mereka tidak melakukan dua tindakan yang berbentuk politik. Itu satu sisi. Dan namun pada masa yang sama juga kita tidak boleh nafikan mereka semua ini ialah rakyat Malaysia dan mereka prihatin kepada apa yang berlaku di Malaysia dan mereka faham bahawa pandemik ini perlu mendapat sokongan sepenuh daripada seluruh rakyat Malaysia, termasuklah ahli-ahli politik. Namun pada masa yang sama mereka menganggap bahawa realistiknya ialah bahawa politik itu perlu berjalan secara biasa dan apa jua ruang yang mereka boleh dapat untuk mendapat kuasa itu maka boleh mereka gunakan. Itu saya rasa yang menyebabkan mereka tidak dapat lari daripada melibatkan diri dalam politik yang rancak. Itu pandangan saya. Jadi dalam tempoh pemulihan ini kita dapat melihat tajuk kita fokus pemulihan negara. Kerajaan memerintah memberikan fokus untuk pemulihan dengan memperkenalkan pelbagai pakej-pakej ransangan. Itu terbukti sejak diperkenalkan daripada prihatinnya terbaru dengan pakej ransangan IKS-nya. Tapi satu pihak lagi ni yang seolah-olah dilihat sebagai mengganggu kepada proses pemulihan. Jadi Dr. Muhammad Asri rasa gangguan ini adakah betul-betul boleh memberi impak kepada proses pemulihan, kerana dunia juga mematai tentang kemampuan kita seperti yang disebut oleh Prof Nick dengan juga Prof Aziz bahawa dunia melihat kita berupaya mengawal pandemik ini 5 negara dunia terbaik. Jadi bila melihat situasi politik pihak pembangkang lah kita terus berikan, adakah itu boleh mengganggu proses pemulihan? Baik, sebelum itu kalau kita lihat kepercayaan atau dari perspektif rakyat kita lihat rakyat kita secara umumnya mengetahui dan mengikuti politik ni dengan agak dekat. Sebab tu peratusan keluar di negara kita tinggi, hampir 80% berbanding dengan negara maju 50% macam tu saja.
Jadi ingatan rakyat tentang apa berlaku khususnya dalam 2 tahun yang lalu dan apa yang kita alami sewaktu COVID ini tidak boleh dipandang rendah. Mereka tahu misalnya 2 tahun lepas, bahkan sebelum PRU 14 itu, 2 tahun sebelum itu, bermula daripada 2016 sehingga 2018, satu pihak telah berkempen secara intens untuk selamatkan Malaysia dan sebagainya. Dan bila kita ada pilihan raya, rakyat kita beri kepercayaan 2018, pihak yang sama tidak melakukan apa-apa pun untuk menunjukkan mereka nak selamatkan Malaysia. Bahkan setiap hari kita berdepan dengan masalah peralihan kuasa. Di satu pihak mendesak supaya bulan Mei 2020 berlaku pertukaran kuasa, beralih Perdana Menteri ke-7 kepada Perdana Menteri ke-8 daripada parti komponen yang sama. Kemudian kita lihat tarikh itu ditunda kepada selepas perhimpunan APEC ini. Selama 2 tahun itu, daripada 2018 hingga 2020 saya ingat, rakyat tidak mendapat banyak faedah. Sebab degree of politik pada saya pada waktu itu agak intens. Intens di sini maksudnya kita sentiasa diasak saban hari, saban minggu, saban bulan berkenaan dengan peralihan kuasa. Tidak ada isu lain. Jadi itu sebelum zaman COVID. Selepas COVID ini saya ingat rakyat mendapat satu kelegaan baru. Sebabnya kita lihat kerajaan yang ada ini lebih fokus untuk menyelesaikan masalah yang ada di atas meja kita, iaitulah masalah melibatkan kesihatan awam. Ancaman daripada COVID. Berpuluh ribu orang, bahkan berjuta orang sekarang ini telah pun meninggal dunia akibat ancaman ini. Dan kita lihat usaha dan inisiatif yang ambil oleh pihak kerajaan selepas daripada bulan Mac yang lalu agak terfokus sifatnya. Dan kita selain pada soal gangguan kita kata isu peralihan kuasa yang sama juga, rakyat kita agak relief sebabnya sepanjang 2018 hingga 2020 tu saya ingat kita sentiasa mengalami masalah seperti ketegangan kaum akibat ketidakbolehan pemimpin pada waktu itu untuk mengurus isu-isu berbentuk etnik. Kita ada misalnya kes yang mencuba menggugat perlembagaan seperti ISET. Kita ada statut Rome misalnya, kita ada usaha untuk menggubal undang-undang, memperkenalkan undang-undang IPCMC yang melibatkan pemantauan pasukan polis. Ini semua menjejaskan dan menimbulkan ketakutan kepada majoriti masyarakat Melayu khususnya. Dan apabila perkara ini, maksud saya pertukaran kerajaan berlaku, semacam wujud kelegaan baru di kalangan rakyat kerana selain pada fokus itu, kita juga kurang fokus terhadap pemulihan ekonomi, kesihatan awam dan sebagainya. Kerajaan yang ada ini berjaya mengurangkan soal, mengeluarkan kenyataan yang boleh menjejaskan hati nurani dan sensitiviti masalah kaum dan agama di negara kita. Dan pada saya ini satu kelegaan besar. Sebab apa yang kita alami selama 3 bulan di zaman COVID ini semacam satu solidariti ataupun kesepaduan yang dicampur oleh rakyat kita pada berbilang kaum, berbagai latar belakang sosial. Dan buktinya kita dapat lihat melalui kepatuhan masyarakat ini kepada peraturan-peraturan yang keluar, arahan-arahan yang kerajaan keluarkan. Kita tidak ada misalnya orang yang membangkang secara terus terang, tidak suka dengan PKP misalnya kata, seperti mana yang berlaku di Amerika Syarikat. Kita tidak ada kelompok masyarakat yang mencabar arahan kerajaan dengan beramai-ramai pergi ke pantai, ke pusat-pusat membeli belah seperti di United Kingdom. Bahkan masyarakat Islam di negara kita patuh apabila, dan masyarakat bukan Islam pun, apabila rumah-rumah ibadat tidak boleh dilakukan ritual seperti biasa, seperti solat jemaat misalnya. So ini pada saya satu kesepaduan yang ditunjukkan atau solidariti ditunjukkan oleh berbagai latar belakang masyarakat kita dalam menghadapi suasana COVID itu. Yang seterusnya balik pada soalan tadi, saya ingat apabila kita berdepan dengan masalah COVID ini, seluruh dunia pun memikirkan soal haluan baru dalam pemulihan ekonomi. Sebab memang kita akui masalah COVID itu sebenarnya apa situasi kita lalui ini, sistem ekonomi itu tidak menjadi punca, tapi dia punca pada kesihatan. Tetapi malah kita tengok rantaian ataupun supply chain, demand dan sebagainya, orang tidak bergerak. Dan ini menjejaskan banyak aktiviti ekonomi terutama dalam perkilangan, dalam sektor perkhidmatan, dalam sektor pendidikan dan sebagainya. Dan kita lihat daripada statistik dari semasa ke semasa, kita dikabarkan berkenaan pengangguran semakin tinggi,
dan pada tahun hadapan kemungkinan dengan harga minyak dan sebagainya, kerajaan berdepan untuk mendapatkan pendapatan dan sebagainya untuk meneruskan aktiviti kebajikan dan kesejahteraan pada masyarakat. Saya fikir dalam situasi ini, pihak pembangkang perlu berjiwa besar. Mereka perlu mengadakan apa yang disebutkan tadi detentive period ataupun period gencatan senjata politik atau persaingan politik. Kita gunakan idea-idea hebat mereka itu patut dilontarkan untuk membantu masyarakat. Sebab inilah masanya masyarakat mengharapkan kita panggil idea-idea baru. Sebab situasi dan zaman kita telah berubah dengan zaman sebelum COVID. Kita berhentilah daripada memiliki sikap lama, iaitu memikirkan diri kita sendiri tentang jawatan. Politik itu semata-mata untuk merebut jawatan, bukan semata-mata untuk mencari dan mengeluarkan masyarakat kita daripada masyarakat negara bangun atau yang sedang mengalami masalah income trap yang kita bercakap dulu, cost of living dan sebagainya, kepada satu pusat pertumbuhan ekonomi yang baru yang boleh dijadikan contoh. Okey, dah pada lebar dah juga Dr. Profesor Muhammad Asri. Jadi mungkin Dr. Aziz ada nak tambah sikit sebelum saya lontarkan soalan yang lain. Ya, kita sekarang ni masa yang agak kritikal sebenarnya. Khususnya seperti mana kita tahulah COVID tak selesai lagi kan. Kita masih lagi dalam proses untuk ke arah pemulihan kan. Tapi kita akan datang yang perlu kita hadapi adalah ekonomi yang saya rasa rakyat sekarang ni kalau saya di kalangan rakyat, rakyat lebih memikirkan apa nasib mereka nanti peluang pekerjaan kan, sama peluang perniagaan. Sekarang ni ekonomi pun baru nak dibuka kan. Jadi sedikit sebanyak rakyat pun mula aktif semula untuk aktiviti mereka sebagainya kan. Tapi masih lagi berlangsung secara stages maksudnya berperingkat-peringkat sebagainya. Jadi dalam konteks ini saya rasa kalau dia ada politik ruang politik tu menguasai ruang yang harus diberi tumpuan seperti ekonomi dan saya terhadap COVID ini, maka saya rasa dia akan menjadi gangguan khususnya kepada pemerintah lah yang harus memikirkan apa hala tuju yang nak dibawa selepas ini kan, untuk menyelesaikan isu-isu yang berbangkit. Walaupun kita boleh mengkritik lah setiap mungkin di kalangan pembangkang boleh mengkritik dan mereka mengatakan mereka ada cukup numbers dan sebagainya tapi dalam konteks hakikat yang rakyat nak lihat kalau kita sebagai rakyat nak lihat ialah kerajaan itu stabil dan dapat menyelesaikan hal-hal rakyat terlebih dahulu kan. Jadi saya rasa untuk ini kalau kita lihat seperti yang saya sebutkan tadilah walaupun kita melihat bahawa apa matlamat seterusnya politik di Malaysia ini, adakah kita ingin kekal stabil dan beri manfaat kepada rakyat ataupun lebih kepada kestabilan di peringkat yang disebut sebagai golongan atasan tadi elit-elit politik yang menguasai politik tersebut dan juga usaha-usaha untuk mengambil alih kuasa tersebut sebab kuasa itu dilihat sebagai satu komponen yang penting tapi rakyat sebenarnya tak melihat itu rakyat melihat ketenangan, kestabilan, kehidupan dan sebagainya jadi dalam konteks ini saya rasa rakyat sebenarnya ada suara untuk menyatakan pandangan kira kepada apa yang mereka tidak bersetujui lah dengan apa tindak tanduk yang dilakukan oleh ahli politik mereka sekarang ni jadi dalam konteks ini saya rasa walaupun rakyat agak tenang sekarang ni saya rasa sebab tumpuan rakyat tu lebih kepada isu COVID dan isu ekonomi tapi kalau ada tindakan mendesak yang berlaku yang melibatkan ketidakketentuan politik tu timbul hasil daripada peralihan kuasa lagi sebagainya saya rasa rakyat akan bangun dan menyuarakan pandangan dan mengkritik tindakan yang dilakukan oleh ahli politik itu sendiri so dalam konteks ini saya rasa memang tidak ada jalan penyelesaiannya yang terbaik sebenarnya terletak pada ahli politik dan rakyat itu sendiri yang akan respon kepada tuntutan ataupun kehendak yang dibawa oleh ahli politik seperti mana yang kalau kita lihat di US sendiri. Kenapa rakyat bangkit? Sebab rakyat dah bosan dengan politik kepartian presiden yang tidak tentu arah dalam konteks dasar dan juga sejauh mana dia menangani COVID-19 di Amerika. Jadi dalam konteks kita ni kita berasa baik sebab isu COVID ditangani dengan bijak dan kita punya Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pun mendengar pandangan daripada Kementerian Kesihatan pakar-pakar perubatan untuk menyelesaikan isu ini berbanding dengan yang Amerika cakap yang tidak mendengar pandangan pakar jadi itu sebab mereka hadapi masalah dan kita berjalan dengan baik so dalam konteks ini saya rasa ahli politik haruslah mendengar isi hati rakyat dan dalam masa sama juga memastikan bahawa
kemakmuran rakyat itu diutamakan berbanding dengan niat ataupun hasrat mereka untuk terus untuk mendapat kuasa. Itu yang saya rasa penting untuk dipikirkan. Okey, kita yang menariknya dalam tajuk kita pada petang ini, fokus pemulihan negara. Jadi untuk kita buat pemulihan aktiviti ekonomi, aktiviti ataupun dari segi pemulihan kesihatannya, kita masih melihat politik itu sendiri sebagai satu sumber yang mampu menggerak untuk memulihkan senario ekonomi negara. Kita juga melihat kuasa politik itu juga masih mencengkam kepada ahli-ahli ekonomi. Kalau DGLC pun yang dilantik masih lagi di kalangan ahli-ahli politik. Jadi nak tak nak politik tu ada di sana, ada di sini. Jadi untuk aspek pemulihan ni kita nak kata avoid, elak berpolitik. Tapi hakikatnya kita masih berpolitik di mana-mana, malah berpolitik dalam kesihatan, berpolitik dalam ekonomi. Saya nak, siapa boleh menjawab? Silakan, saya lambung soalan ini. Dr. Asri. Saya melihat begini, satu sistem politik, dia menjadi intens apabila ada dua situasi. Yang pertama, apabila legitimasi rejim yang ada itu dipertikaikan. Yang kedua, apabila keadaan sosioekonomi itu tidak dilihat oleh satu pihak meresahkan masyarakat. Kembali kepada yang pertama, legitimasi. Kita menjadi kecoh disebab ada pihak cuba untuk, saya sebut tadi, rampas kuasa, cuba buat undi tak percaya, cuba menggalak kawan-kawan lompat dan sebagainya. Sebab seperti mana kita tahu, kita tidak ada, rejim yang ada ni tidak mempunyai majoriti yang selesa di parlimen. Hanya ada 2 kursi saja. Jadi dia menimbulkan satu, dia merangsang pembangkang ataupun pihak yang bercita-cita untuk menguasai tampuk pemerintahan untuk berusaha untuk mendapatkan kerusi nombor 1 di negara kita ini. Sebab mereka ingat itu boleh dilakukan dengan mudah. Jadi masalahnya dia akan menimbulkan keresahan pada rakyat. Yang keduanya ialah ketidakpastian pasal pelabur asing dan sebagainya, melihat sistem politik kita akan berlaku peralihan pucuk pimpinan, berlaku perubahan polisi. Dan yang seterusnya kita lihat juga kesempatan juga digunakan oleh pemimpin politik apabila biasanya saya sebutkan tadi keadaan sistem ekonomi, sistem jurang pendapatan dan sebagainya, dia akan dieksploit. Di dalam kes kita ini, saya ingat, itu saya sebutkan tadi, sama ada pembangkang ataupun kerajaan, dia kena tahu rakyat kita bukan lagi seperti zaman 70-an dulu. Dikala kita ada pelbagai alat untuk komunikasi, literasi politik, di kalangan rakyat kita telah tinggi, dia tahu menilai. Pada saya, sesiapa yang mencetuskan ketidakstabilan dalam sistem ini dengan cara mendesak supaya dia ada pilihan raya awal ataupun mengadakan undi tidak percaya, dia akan jadi tidak popular. Sebab isu real di tangan rakyat sekarang ni ialah masalah seperti disebutkan oleh Profesor Aziz tadi, masalah peluang pekerjaan, masalah untuk pulih pada ekonomi, masalah untuk mencari sumber pendapatan baru bagi negara, dan masalah perpaduan yang kita agak sedikit kita lalui dalam 2 tahun lepas. Sebab semacam ketegangan itu meletakkan rakyat kita dalam suatu suasana yang tidak selesa bila ada demo sana, demo sini kan. Dan isu-isu yang boleh mobilize masyarakat seperti etnisiti, soal agama dimainkan. Dan alhamdulillah dalam tempoh 2-3 bulan ini kita lihat benda tu tenang. Rakyat tidak membicarakan isu politik. Jadi sekali lagi sikit saja. Oleh kerana masalah ini adalah masalah politik, dia perlu diselesaikan melalui politik juga. Terutama saya sebut tadi soal legitimasi. Kalau soal legitimasi itu tidak boleh diwujudkan, saya kata kesemua pihak perlu menghormati keputusan masyarakat. Iaitu masyarakat kita, saya kata tadi, literasi politiknya makin tinggi dan dia tahu apa telah berlaku. Apa yang berlaku dalam sistem politik kita ni bukan disebabkan oleh rakyat. Bukan disebabkan oleh rakyat. Dia disebabkan oleh beberapa personaliti politik yang cuba mengambil kesempatan, yang telah pun diberi kuasa tetapi tiba-tiba tak habis lagi penggal, dia letak jawatan dan tiba-tiba dia nak datang balik. Ini yang rakyat lihat semacam permainan. Kepercayaan rakyat tu dianggap seperti tidak serius. Walhal bila rakyat beri mandat ini kepada mana-mana kerajaan pun, mereka mengharapkan kerajaan itu dapat mencari jalan keluar kepada masalah mereka. Terutama dalam aspek pendidikan, dalam aspek pekerjaan, dalam aspek ekonomi.
dalam aspek keselamatan, perpaduan dan sebagainya. Okey. Baik, diam tak diam kita dah setengah jam kita bersiaran dan saya mengalulkanlah rakan-rakan kita yang menonton secara langsung melalui Facebook, Daud Mansur dan juga Prof Jayom Jawan juga ada mengirimkan juga soalan yang menarik. Saya akan bangkitkan soalan Prof Jayom Jawan sebentar lagi. Apa pun sekarang ni saya nak tujukan kepada Prof ya. Dalam tempoh pemulihan ini kita melihat dari kerajaan sedia ada ni kita mempunyai pemimpin yang luar biasa. Ya, untuk memulihkan keadaan ekonomi, keadaan situasi untuk kembali kepada asal. Malah Prof Nick juga pernah menyebut bahawa Tan Sri Muhyiddin menyalahkan wataknya yang kurang bercakap tetapi cekap bekerja dan menyampaikan mesej yang cepat dan tepat kena pada isu semasa dan bukannya bercakap kosong atau berjanji politik semata-mata. Pendek kata tidak terlalu berpolitik, malah Tan Sri Muhyiddin lebih fokus kepada kerjanya untuk pemulihan negara. Jadi dalam konteks ini saya perlukan jawapan lanjut lah daripada Prof Nick. So, dalam situasi sekarang ini saya rasa Tan Sri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita memang telah membawa dirinya pada jalan yang betul. Maksudnya bahawa setiap isu diutarakan itu dapat dikawal dengan baik dari aspek tidak membawa kepada isu-isu yang tidak relevan. Maknanya setiap soalan yang ditanya itu dijawab dengan jawapan yang relevan dan tepat dan tidak cuba mengalihkan pandangan orang yang bertanya kepada isu-isu yang lain. Itu saya rasa amat penting kerana dalam keadaan di mana negara menghadapi ancaman yang besar, setiap tindakan itu hendaklah tepat dan membawa kepada kebaikan secara keseluruhan. Sebab itulah saya kata dahulu bahawa Tan Sri Yang Amat Perdana Menteri telah dapat mengatasi isu-isu dengan baik kerana pertama, cara beliau menghadapi isu dalam keadaan yang tenang. Kedua, terdapat kumpulan ahli kabinet yang kompeten. Dan ketiga ialah perkhidmatan awam yang sangat efisien dan berjaya menjalankan tugas mereka yang baik. Ya, kita bercakap tentang KKM dan jabatan-jabatan lain. Mereka mempunyai ahli-ahli yang memang berkompeten dan amat cekap dalam menjalankan tugas. Itu saya rasa keadaan yang membawa kebaikan kepada keseluruhan dan dianggap sebagai satu advantage kepada kerajaan sekarang ini. Ya, kalaulah berlaku sebaliknya, mungkin kita tidak dapat mengatasi pandemik ini dengan baik dan kita mungkin dalam senarai yang keberapa dalam senarai dunia dari segi negara yang dapat mengatasi isu ini. Ya, namun pada keseluruhannya, pertama kita perlu ada kepimpinan yang jelas apa yang ingin dicapai. Keduanya mesti ada sokongan yang baik dalam kabinet itu sendiri dan ketiga dalam menyampaikan polisi dan menyampaikan tindakan oleh pengurusan awam mereka telah menjalankan tugas mereka yang baik. Tidak ada kelemahan dari berbagai aspek di situ dan isu-isu rasuah tidak timbul. Jadi di sinilah sebab itu saya rasa dalam keadaan pandemik sejak 3 bulan yang lalu kita telah dapat mengatasinya dengan baik. Ya, dan pada masa yang sama juga walaupun ada mereka yang ingin berpolitik dan ingin menimbulkan isu-isu yang cuba mengambil kuasa, tapi alhamdulillah pada keseluruhannya pihak pembangkang telah gagal atau mereka tidak begitu kuat dalam menekan dan menimbulkan isu-isu politik. Sebab itu saya rasa kerajaan Tan Sri Muhyiddin sekarang ini telah berjaya dapat membawa kita ke jalan yang lebih baik. Okey, jadi seketika ini saya terus mengambillah soalan daripada sahabat Prof kalian sekalian, iaitu daripada Prof Jayom Jawan mengatakan elak politik, politik itu ibarat darah dalam badan, tiada darah binasa badan. Simple tapi cukup meaningful, cukup tegas, cukup nampak hakikatnya. Sebelum saya beralih kepada Prof Azzuddin, Dr. Asri kena jawab soalan ni. Ya, seperti saya kata tadi, politik itu kalau kita tengok dalam pengertiannya, mudahnya ialah soal untuk mengagihkan sumber, soal untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang melibatkan masyarakat, negara dan sebagainya. Dia memang tidak boleh dipisahkan, tetapi tidak boleh pisah dalam kegiatan manusia selagi manusia itu ada. Tapi kita harus ingat, ya, politik itu ada banyak tahapnya. Ada tahap macam individu yang kecil-kecil ni, macam pemuda dan sebagainya nak menang dalam parti, ya. Ada tahap misal pilihan raya kecil yang kita akan adakan tidak lama lagi di sini ni. Ada barangkali politik di peringkat menukar kerajaan negeri di peringkat negeri. Ini semua tahap-tahap yang tidak berapa
dibimbangi oleh masyarakat. Dan ada politik yang tahap tinggi, misalnya apabila melibatkan jawatan Perdana Menteri, apabila melibatkan pertukaran perundangan di Parlimen, pindaan perlembagaan dan sebagainya. Ini saya sifatkan sebagai high politik. Untuk situasi sekarang ini, sebab kita bukan selalu ada masalah seperti kita alami sekarang ni yang melibatkan semua orang, yang melibatkan harta benda, nyawa, kos yang begitu tinggi. Jadi kita harapkan dalam situasi yang kita ada dengan pandemik COVID ni, kita reducekan sedikit politik yang bersifat tinggi itu tadi, the high politik itu, yang dan kita tumpukan kepada aspek pemulihan semula ekonomi kita. Itu yang saya maksudkan. Bukannya menghentikan politik itu terus. Politik selagi manusia ada, saya kata dia tidak boleh dihentikan. Jadi dalam konteks ini kita merayu kepada personality politik penting negara kita ni. Ada 4-5 orang dia tak ramai. Inilah yang sedang duk berlomba siapa nak jadi calon Perdana Menteri, sekiranya pilihan raya diadakan dalam barisan pembakar ataupun barisan kerajaan. Yang ini kita minta tolonglah hentikan dulu. Berilah peluang sehingga pilihan raya, tempoh pilihan raya macam Prof Aziz sebut tadi 2023 atau setahun sebelum itu, tak apalah kita mainkan kembali isu itu. Tapi untuk masa ini saya minta kita fokus dulu lah tentang masalah yang ada di tangan kita. Itu maksudnya. Okey, untuk Prof Aziz, saya nak kata kenal lama taklah, tapi saya mengikutilah antara kenyataan beliau. Malah pernah satu ketika Prof Aziz dilihat, saya yakin ini dibuat, kata-kata kenyataan beliau dibuat untuk soal kestabilan ekonomi, kestabilan politik pada ketika itu. Malah dikatakan dalam 2 tahun lepas saya rasa Prof Aziz mengajar, Prof Aziz menyengolahkan seorang ahli politik. Itu. Jadi mungkin sekarang dalam tempoh pemulihan, kalaulah dilihat dalam situasi semasa politik, orang masih banyak berpolitik, Dr. Aziz tak nak menyengolahkan lagi ke ahli-ahli politik yang terus mementingkan politik tanpa memikir keperluan rakyat, keperluan negara untuk tempoh pemulihan ekonomi ni? Okey, pertama sebelum saya menjawab soalan tu kan, saya menyokong pandangan Dr. Asri kan. Sebab kalau dalam konteks falsafah politik sekalipun kan, sarjana misalnya Aristotle menyebut bahawa manusia ni haiwan politik ataupun political animal. Jadi maksudnya apa segi sekalipun politik itu dimainkan sama ada peringkat yang terendah malah ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi solution ataupun penyelesaian kepada satu masalah khususnya dasar ataupun kehidupan rakyat banyak juga bergantung kepada keputusan-keputusan politik tersebut kan. Cuma kuasa untuk melantik mereka ni yang duduk di jawatan-jawatan tertinggi ni sebagainya sebenarnya terletak pada rakyat. Mandat rakyat yang kita beri melalui pilihan raya. Jadi rakyat sebenarnya ada kuasa yang besar untuk menentukan siapa yang harus berada di atas dan sebagainya. Cuma nak bercakap dalam konteks ini, kita juga kena melihat dalam konteks sistem politik kita juga di Malaysia sebab ramai juga sebenarnya mungkin sebenarnya tak biasa sebelum ni kita dilihat bahawa setiap kali kita mengundi dalam pilihan raya kita sebenarnya memilih parti pemerintah ataupun memilih kerajaan tapi sebenarnya hakikat rakyat sebenarnya memilih wakil di kawasan dan wakil kawasan itu yang menentukan siapa yang mereka ingin bentuk untuk menjadi kerajaan dan jadi pemerintah akan datang. Siapa yang jadi Perdana Menteri sekalipun perlu mendapat kekurangnya simple majority lah, 1 undi pun cukup ataupun 1 kursi yang lebih pun cukup kan. So itu yang hakikat yang berlaku sekarang dalam politik Malaysia bila ada kerajaan dibentuk dengan jumlah yang agak tipis lah sedikit berbanding dengan pihak pembangkang. Jadi itu yang dibangkitkan selalu polemik politik dibangkitkan dalam konteks mengatakan bahawa kerajaan tidak stabil, tidak legitimasi sebagainya. Tapi hakikatnya kita lihat banyak sistem Westminster yang diamalkan di UK, United Kingdom, di India pernah berlaku keadaan begini tapi masih lagi stabil dan tidak ada kekacauan sebagainya dan perubahan kerajaan itu akan ditentukan melalui adanya election yang kemudian diadakan kemudian macam mungkin pada soalan Suhaimi tadi saya rasa pandangan yang dikutip itu adalah pandangan saya ketika saya berhujah tentang dasar dasar luar yang dibentuk ketika era Pakatan Harapan yang mana saya melihat ada perubahan sedikitlah dalam konteks people approach atau people centric berbanding dasar yang lama yang mana ketika itu berlaku perdebatan lah antara menteri luar dengan mantan menteri luar hebat cuma saya mengatakan bahawa hasil kajian saya melihat daripada senarai dasar baru yang dibentuk tu adalah
kelainan sedikit berbanding dasar yang sebelumnya. Cuma headline yang diberikan, komen saya tu oleh satu akhbar seolah-olah macam saya mengkritik ataupun menyonggolahkan dari politik kan. Tapi sebenarnya kan hakikat yang sebenarnya kita perlu fikirkan juga kan. Seperti yang sebut tadi kan, bila ada berlaku polemik dalam politik kan, rakyat boleh menyuarakan pandangan dia ada kuasa dan tahu kuasanya setakat ni. Dan Dr. Asri pun sebut tadi kan bahawa rakyat pun sekarang sebelah bijak ada yang rasional untuk memilih siapa yang berada dalam kerajaan dan sebagainya. Jadi dalam konteks ini sebenarnya kan ahli akademik juga dah mula menyuarakan pandangan ketidakpuasan hati mereka atau melihat satu bentuk politik yang lebih harmonis wujud. Kalau misalnya kita lihat hari ini dah ada statement 115 ahli akademik yang menyuarakan pandangan kan bahawa mereka nak melihatkan tak salah ada 6 perkara yang dinyatakan melihat bahawa perlembagaan itu harus dijunjung, dihormati sebagainya, keamanan harus ditegakkan, dan kalau boleh Perikatan Nasional parti gabungan sekarang harus dijadikan parti rasmi, dan Pakatan Harapan juga disebut di situ mungkin boleh semua parti-parti pembangkang bergabung dalam Pakatan Harapan dan berperanan untuk menyemak dan menyeimbang peranan Perikatan Nasional sebagai untuk rancangan itu ada nak wujudkan dua coalition ataupun dua gabungan parti di peringkat nasional untuk bersaing dalam konteks kerajaan dan pembangkang dan juga kepimpinan dalam bentuk election. So dalam konteks ini saya rasa setiap orang khususnya golongan intelektual dan juga rakyat awam yang berkepentingan boleh menyatakan pandangan mereka ketika sekiranya ada berlaku politik yang tidak sesuai. Dan macam kita dalam konteks sekarang ni dalam perbincangan kita pun kita jelas kita tidak setuju dengan keadaan yang sekarang. Kita nak melihat keadaan yang stabil. Bagilah peluang kepada Perikatan Nasional mungkin stabil. Kalau mereka gagal kita boleh tukar mereka nanti dalam pilihan raya akan datang. Tapi sekurang-kurangnya kita nak stabil sebab fokus tu yang pentingnya fokus tu harus kepada COVID-19 dan ekonomi yang mencengkam kita ni. Jadi itu yang saya rasa ramai pihak membangkitkan pandangan dan sebagainya, dan tidak salah sebenarnya, itu hak masing-masing menyatakan pandangan, menyokong tidak, tapi dalam masa sama bersama untuk memakmurkan rakyat secara keseluruhannya lah. Jadi Prof Nick dengan Prof Asri antara 115 yang turut menandatangani perkara itu? Tidak? Prof Nick? Benar. Dan okay. Silakan Prof Nick. Saya nak tambah sikit. Prof Aziz telah menganalisis perkara atau isu yang telah ditimbulkan tadi. Tapi saya nak merujuk kepada soalan Prof Jayum tadi bahawa politik itu adalah sebahagian daripada part of the body of a person, part of the blood kan. Saya setuju dengan beliau, tapi dalam konteks bahawa politik itu kita boleh kawal, maknanya setakat mana kita boleh beraksi dalam politik itu boleh kita kawal dalam keadaan di mana aksi kita itu perlu kepada sokongan kepada rakyat dan negara ini untuk menghadapi pandemik ini, maka saya rasa kita boleh merujuk kepada atau mengeluarkan energi kita kepada perkara tersebut berbanding dengan kita hanya ingin mengatakan bahawa setiap parti politik itu berhak untuk mendapat kuasa dalam keadaan apa jua sekalipun, tapi dalam konteks bahawa ekonomi dan kesejahteraan negara itu menghadapi ancaman, maka sepatutnya energi itu banyak lebih digunakan kepada sokongan kepada kerajaan Dan kalau kita lihat rentetan peristiwa kekuasaan ataupun pengambilan kuasa sejak daripada akhir Februari tahun ini, kita lihat bahawa yang di-Pertuan Agong itu sendiri memainkan peranan yang amat penting pada akhir bulan Februari tersebut, menentukan siapa yang sepatutnya menerajui kerajaan. Maka konsensusnya bahawa baginda telah menjalankan tugas baginda mengikut perlembagaan, dan seharusnya kalau ada perubahan kerajaan yang akan berlaku bila-bila masa atau pada masa akan datang, ia hendaklah selaras dengan peruntukan perlembagaan. Dan ini sangat amat penting memastikan bahawa setiap pertukaran kerajaan itu berlaku secara yang smooth, yang lancar dan tidak mengatasi perlembagaan itu sendiri. Okey, jadi Prof Nick, apa hak rakyat Kalau tadi Prof Aziz menyebut 222 ahli Dewan Rakyat dilantik menduduki kerusi di Dewan Rakyat itu atas mandat yang diberikan oleh rakyat. Jadi dalam tempoh untuk pemulihan negara, rakyat mahu ahli politik elak berpolitik
Dan sekarang apa hak rakyat pula untuk mengarah, untuk meminta ahli politik ni supaya tidak berpolitik tapi pulihkan ekonomi dengan segera? Apa hak yang boleh kami minta? Tadi disebut juga oleh Prof. Azir dan Dr. Asri tadi, tapi saya ingin nyatakan bahawa sini apa yang rakyat mahu, orang seperti saya dan saudara-saudara sekalian, ialah mahukan tidak berlaku ketidakstabilan politik, tidak kestabilan dalam kerajaan yang dapat mengganggu-gugat rencana dan plan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan oleh kerajaan sekarang untuk memulihkan ekonomi dan mengembalikan kita pada asal sebelum pandemik. Itu saya rasa yang dimahukan. Okey, untuk Dr. Asri, sebab kita tinggal berbaki lebih kurang 4 minit, Dr. Asri, prinsip federalisme dalam menangani krisis dan mencapai kebaikan yang lebih utama untuk kita fokus kepada pemulihan ini, apa yang boleh Dr. Asri nyatakan? Kalau kita beri gambaran besar tentang keadaan antara negeri dan pusat, kita akan dapat lagi gambaran bahawasanya memang ini masa terbaik kita melakukan kejahatan politik dan tumpu kepada pembangunan. Sebab beberapa tahun dulu kita dengar kita ada isu misalnya sekolah daif, kita ada isu negeri-negeri yang ketinggalan dalam soal kemudahan asas, jalan raya, air dan sebagainya. Dan apatah lagi dengan situasi sekarang ni, di peringkat negeri inilah kita ada ramai apa kita panggil B40, nelayan, penoreh getah, penanam padi, dan mereka semuanya terjejas dengan keadaan ekonomi ni. Penanam sayur misalnya, waktu PKP dulu kita lihat sayur mereka dibuang begitu saja sebab tidak ada permintaan dan sebagainya. Sebab gaya pembelian masyarakat, cara hidup masyarakat telah berubah dan ini sedikit sebanyak menjejaskan sektor pekerjaan masyarakat di luar bandar, punca pendapatan masyarakat di luar bandar. Jadi macam yang kita telah bincangkan tadi, kita ini bukan sekarang, bukan sehari, bukan 2 hari, kita telah melalui proses ni. Saya ingat selepas zaman reformasi 1998 sehingga hari ini politik kita tidak pernah reda. Habis saja pilihan raya, seumpama esok pun kita nak ada pilihan raya umum pula dengan pelbagai isu yang disogok kepada rakyat. Jadi politik ni pada saya di negara kita ni lebih merujuk kepada personality lah, lebih kepada usaha untuk mencapai cita-cita politik personal individu itu tertentu, bukan kepada usaha untuk memecahkan masalah yang ada masyarakat. Ini berbeza negara maju. Kita lihat tumpuan politik negara maju ialah untuk mencari apa punca ekonomi yang baru, mencari aspek kebajikan masyarakat mana yang nak diutamakan, soal kualiti pendidikan, soal teknologi dan sebagainya. Ini kita tidak bincang. Masalah sustainability ataupun kelestarian sumber kita semakin jejas, soal alam sekitar. Alih-alih kita berkisah bersoal sama je sejak 1998 yang lalu, iaitu siapa yang layak jadi Perdana Menteri. Ini satu benda yang amat merugikan pada masyarakat kita. Sejak 1998. Okey, baik, akhir sekali mungkin yang paling muda di kalangan kalian bertiga, jadi Prof. Dr. Muhammad Azizuddin mungkin boleh membuat kesimpulannya tentang tajuk kita pasca COVID-19, fokus pemulihan negara, elak berpolitik, ataupun sekarang ni kita dah tukar persoalan itu kepada tanda seruan supaya elak berpolitik. Prof. Aziz. Ya, kalau kita lihat dalam konteks sekarang tajuk tu kena dengan maksud walaupun mungkin perkataan pasca itu tidak letak di situ sebab kita masih dalam peringkat pemulihan COVID-19 itu sendiri. So kita tak mahu akan ada second wave lepas ni jadi rakyat kena sentiasa patuh dan ikut saranan yang dibawa oleh kerajaan dan juga KKM. Tapi dalam masa sama juga ahli politik perlu bijaksana dalam menilai isu dan juga dalam konteks ini melihat suasana politik yang kita hadapi sekarang ni lah. Sebab ada kekangan yang harus kita hadapi terdahulu. Saya sebenarnya lebih ingin melihat sekiranya kalau pihak-pihak yang bersaing sesama dalam politik sekarang ni sama ada dalam Perikatan Nasional maupun Pakatan Terapan boleh duduk semeja cari kata sepakat untuk tempoh tertentu kita ceasefire. Maksudnya ada sekatan, maksudnya tidak lakukan apa-apa tindakan yang boleh menjejaskan politik. Jadi kita tumpukan dulu isu dua isu ini dan seterusnya, dan lepas tempoh kejahatan tu mungkin kita boleh kita mulakan balik bersaing. Jadi saya rasa itu mungkin cadangan yang mungkinlah daripada saya yang agak idealis, tapi yang penting ialah kita nak lihat bahawa apa yang berlaku sekarang ni
kurangkan politik dan terus pastikan bahawa kemakmuran rakyat tu terjaminlah melalui pembasmian pandemik ini, dan juga membangunkan balik ekonomi Malaysia lah. Okey, baik. Jadi terima kasih banyak Prof Dr. Nik Ahmad Kamal, Nik Mahmud. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Prof Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani, dan akhir sekali Dr. Muhammad Asri Muhammad Ali kerana bersama kami dalam tempoh 50 minit ini. Suara Profesor Negara, satu tajuk yang menarik pasca COVID-19, fokus pemulihan negara elak berpolitik, tapi sekarang ni kita melihat ia lebih kepada penegasan elak berpolitik dan tumpukan kepada pemulihan negara. Jadi terima kasih banyak, dan terima kasih juga kepada anda yang bersama saya selama 50 minit dalam Suara Profesor Negara. InsyaAllah jangan lupa saksikan ulangannya esok pada hari Sabtu pukul 4 petang, dan pada hari Ahad pukul 9 pagi di Bernama TV. Dengan itu, Assalamualaikum, kita jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.